Hai guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke SRTV. Okey, lama aku nak buat video kan? Maklumlah, baru habis bercuti raya guys. So, tugas harus dimulakan bermula dengan video ni lah. Lepas tu untuk review aku untuk perlawanan akan datang. So, beberapa perlawanan telah dilalui di sepanjang perlawanan ni menyebabkan pasukan Sabah efek kita punya kedudukan di Liga Super lah. Di mana kita telah jatuh beberapa satu orang tangga je lah sebenarnya hasil daripada perlawanan yang telah dilalui oleh beberapa pasukan yang berada di top 5. Itu contoh untuk Kedah dan juga Negeri Sembilan lah. So dua tim ni yang banyak bagi efek sama kita sebenarnya. JDT tak berapa pasal JDT sebenarnya memang berada di atas walaupun diorang tidak melalui sebarang perlawanan di sepanjang cuti raya ni. Okey guys, sebelum aku share dengan kamu sedikit preview mengenai perkara-perkara yang berlaku dan kenapa perkara tu efek untuk pasukan Sabah FC untuk kita meneruskan perjuangan kita di musim 2022 ni. Aku akan review sikit beberapa perlawanan yang bagi aku menarik yang telah berlaku bagi pasukan-pasukan yang lain. So sebelum tu guys, ini adalah kedudukan terkini di Liga Super sekarang. Macam aku cakap, sebenarnya aku tahu Sabah ketinggalan sebanyak berapa ni sekarang, ada 6, 8, lebih kurang 2 match lah Sabah ketinggalan menyebabkan kita jatuh ke tangga keempat. Bukan salah kita sebenarnya pasal kita tidak melalui sebarang perlawanan, bukan kita tidak perform, cuma tim top 5 yang ada di atas sekarang cukup nampak tu KL, JDT of course, Kedah dan Negeri Sembilan. Especially Negeri Sembilan lah, diorang pun perform well di sepanjang ketiadaan match kita ni menyebabkan Negeri Sembilan berada di tangga ke-1 sekarang di mana diekori oleh Kedah dan seterusnya JDT. JDT mau tangga ketiga tapi kena tengok situ diorang kurang sebanyak 4 perlawanan. So bagi aku JDT tiada masalah untuk kembali mengungguli carta Liga Super ni lah. Provided kalau diorang melakukan kesilapan lah. So macam kita tengok di sini guys, Sabah di tengah keempat dengan 6 perlawanan. Di antara 5 top 5 tim yang berada di top 5 ni, Sabah sebenarnya adalah antara pasukan yang mempunyai jaringan yang cukup rendah. Kalau kamu tengok situ, 9 gol saja yang berjaya Sabah lakukan di sepanjang 6 perlawanan yang telah mereka lalui, di mana tertinggi adalah milik Kedah FA. Betul ke? Ya, Kedah sebanyak 13 gol. Kuala Lumpur sebanyak 14 gol. Tapi Kuala Lumpur so far tidak ada efek untuk kita pasal orang telah kalah 4 perlawanan. So kedudukan kita untuk jatuh ke tangga kelima bagi aku agak mustahil, agak susah lah. So untuk kita merampas kembali 3 tangga teratas, 1, 2 ataupun 3 bagi aku agak sukar walaupun kita memenangi perlawanan seterusnya. Tapi kalau kadar jaringan kita masih lagi rendah, setakat kemenangan 1-0 gitu, memang sukar untuk kita clinch top 1, number 1 atau number 2 lah. Tapi aku masih berharap Sabah dengan prestasi yang terakhir waktu menentang Kedah tu, aku berharap Sabah boleh meneruskan lagi kemampuan diorang untuk menjaringkan gol. So itu satu kerisauan untuk aku lah pasal kita sudah ketinggalan sebanyak 2 perlawanan. So untuk kita kembali mengungguli nombor 1, nombor 2, nombor 3, kita kena teruskan kita punya performance waktu menentang Kedah untuk menjaringkan gol supaya goal difference di antara 3 tim di atas tu dapat kita beat. Itu macam tough lah aku rasa. Bagi aku cukup tough lah. Dan untuk perlawanan yang telah berlaku tanpa kehadiran Sabah, iaitu last kali match adalah ini. Kalau kamu tengok sini, ini adalah last match Sabah yang berlaku pada 24 April. Dan perlawanan Sabah seterusnya akan berlaku pada 17, aku naik lah, ini dah 17 Mei di Stadium Tuan Rumah Penang FA. So pada 9 malam. Selepas itu perlawanan Sabah seterusnya pula adalah pada 18 Jun. Kira macam 17 Mei, 18 Jun, 1 bulan lagi Sabah cuti ni. Itu pun luckily tidak ada lagi perlawanan di in between tu.
Tapi walau macam mana pun kita tetap akan ketinggalan dengan Kedah, especially masih ketinggalan sebanyak 2 perlawanan. So untuk bulan ni dan juga bulan depan, aku rasa kedudukan Sabah masih belum boleh berada di nombor 2 ataupun nombor 3. Itu kita kena aware lah, benda-benda tu itu kita kena terima lah. So yang lain-lainnya guys, okay, Kedah FA, seperti yang kalau anda follow lah perkembangan Kedah FA punya keputusan selepas kekalahan diorang kepada Sabah pada perlawanan tu, Kedah belum lagi mencatat sebarang kemenangan mutlak. Sebaliknya untuk 2 perlawanan Kedah selepas menentang pasukan Sabah, kalau kamu nampak situ, kalah mengejut kepada Melaka sebanyak 3-2 sebenarnya. Ini selepas kemasukan kembali yang pemain, sekejap aku cuba buka lah. Ifidayo. Okey, perlawanan sebelum ni Ifidayo belum beraksi. So ini adalah macam perlawanan pertama Ifidayo turun dan dia telah menjaringkan 2 gol membantu Melaka menewaskan Kedah di halaman Kedah sendiri ya, sebanyak 3-2. Dan seterusnya, kalau kamu ada follow perlawanan waktu PJ City menentang Kedah tu, ini adalah satu perlawanan yang bagi aku memang cukup best. Okey, memang bagi aku berbaloi untuk kita tengok, di mana Kedah nampak begitu yakin untuk menang perlawanan ni sebenarnya. Memang comfortable sudah. Aku yakin sudah Kedah akan menang, di mana Ngawanja telah menjaringkan 3 gol. Okey, tapi unfortunately dia ada miss satu chances yang begitu cantik sebenarnya. Kalau aku pasti akan menjadi 4-3 lah at least perlawanan. Tapi Ngawanja sebenarnya telah menjalankan tanggungjawab dia dengan bagus. Dia punya responsibility dalam perlawanan ni aku tengok macam dia poacher lah begitu. Mana yang bola-bola terlepas tu, kalau misalnya dua gol yang dia lakukan adalah hasil macam bola kelang kabut terlepas, so dia menjaringkan, dia berjaya mengambil kesempatan tu lah. So dia bertindak sebagai poacher aku tengok sewaktu menentang PJ City. Dan 3 gol, unfortunately lagi aku tak tahu apa jadi sama pasukan Kedah ni, walaupun diorang beraksi begitu baik, tapi diorang punya defender ni makin lama macam lalai. Okey, macam comfortable dengan 3-0, diorang lalai, especially 2 gol tu dijaringkan daripada set piece sebenarnya. So PJ City beraksi macam Sabah semalam. Okey, macam 2 gol tu daripada set piece yang betul-betul mengejutkan Kedah FA lah, dan menjadi kedudukan sebanyak 3-3. Memang bagi aku Kedah comfortable win. Kedah sepatutnya boleh menang dengan comfortable. Ngawanja telah menjalankan tanggungjawab dia dan menjaringkan 3 gol. Unfortunately di bahagian pertahanan Kedah pula yang spoil. So 2 perlawanan sudah yang Kedah FA pertahanan diorang beraksi, 3 lah termasuk Sabah. Kedah FA pertahanan diorang beraksi dengan begitu tidak cemerlang sebenarnya. So betul-betul mengecewakan, pasal bagi aku even Kedah sendiri pun sudah mengakui yang diorang akan menjadi pencabar utama untuk JDT pada musim 2022, tapi unfortunately tidak membuktikan sebarang kemampuan setakat ni untuk membackup diorang punya statement sebelum bermulanya Liga Super tahun 2022. Dan satu lagi yang menarik di sini adalah pasukan yang baru sahaja menyertai Liga Super, diorang daripada Liga Pertanian tu Negeri Sembilan guys. Okey, Negeri Sembilan satu-satunya pasukan selain daripada Sarawak United lah yang baru saja naik ke Liga Super untuk tahun 2022. Mengejutkan bagi aku Negeri Sembilan mengejutkan. Belum ada kekalahan. Sekarang ni 2 pasukan yang belum ada kalah tu JDT sendiri dan juga Negeri Sembilan sendiri, dan kadar jaringan Negeri Sembilan pun cukup bagus 11 gol diorang jaringkan. JDT 12 gol. Kamu imagine tu 1 gol saja beza untuk 2 pasukan yang mempunyai status yang cukup berbeza. So ini adalah laluan JDT, laluan Negeri Sembilan selepas daripada last match untuk pasukan Sabah lah, di mana pada hari yang sama 24 hari bulan diorang menang menentang Kuala Lumpur. Ini bagi aku satu kejutan bagi aku Kuala Lumpur akan menang perlawanan ni, tapi aku nak tahu lah apa intipati, apa ramuan Negeri Sembilan ni. Nampak macam diorang sudah selesa, memang sudah lama berada di Liga Super. Seterusnya menang melawan Sarawak United. Ini pun disebabkan oleh kesilapan Diego Soto pertahanan Sarawak yang bagi penalti sama kita juga tu pada perlawanan di Stadium Sarawak tu lah. Dia melakukan kesilapan sekali lagi, dan satu pemain Sarawak lagi kena kad merah. Advantage untuk Negeri Sembilan untuk meneruskan prestasi cemerlang diorang menang 2-1. So dan seterusnya ini okey,
hari ni waktu video ni direkam hari ni, kalau kamu tengok video ni, aku encourage kamu untuk tengok perlawanan Negeri Sembilan menentang Johor Darul Takzim ni. Aku unfortunately aku tak dapat tengok perlawanan ni pasal malamnya aku kerja, besok pagi baru aku balik. So aku bercadang untuk membuat reaction video untuk highlight perlawanan di antara Negeri Sembilan menentang JDT ni. Aku buat, so aku tidak akan tengok di mana-mana, aku tidak akan google mengenai result perlawanan tu. Aku akan shut aku punya information untuk match Negeri Sembilan JDT ni, dan aku akan buat live reaction highlight video. Diharap kamu boleh join lah aku punya video tu, kamu boleh tengok reaction aku macam mana, dan aku akan ulas mengenai perlawanan tu. So ini adalah perlawanan aku paling encourage untuk kamu tengok, Negeri Sembilan menentang JDT. Dua pasukan yang sebenarnya aku tak tahu lah, mungkin aku salah, tapi aku boleh cakap Negeri Sembilan adalah top team yang berada dalam Liga Super sekarang, mengungguli carta Liga Super berada di tangga pertama, belum ada kekalahan dengan kejaringan yang cukup tinggi, perbezaan 1 gol antara JDT. So bagi aku ini adalah satu perlawanan yang cukup bagus. Lebih-lebih lagi Negeri Sembilan akan beraksi di gelanggang diorang sendiri. So aku encourage kamu untuk follow match ni guys. So ya, itu adalah quick review aku untuk mengenai perlawanan yang telah berlaku dan impact dia untuk pasukan Sabah setelah ketinggalan sebanyak 2 perlawanan, dan aku berharap momentum Sabah akan berjaya diteruskan. No pressure untuk pasukan Sabah, walaupun mungkin diorang sudah nampak alamak nombor 4 sudah kita guys, punya berempas pulas kita untuk berada di tangga kedua hari itu, tapi akhirnya jatuh kita di tangga keempat juga. Jangan risau, anda masih berada di dua perlawanan advantage untuk anda lagi, dan perlawanan seterusnya macam tadi, Sabah akan menentang Penang pada 17 Mei di Stadium Penang sendiri, dan seterusnya Sabah akan menentang Seri Pahang pada 18 hari bulan, sebulan selepas itu. So again aku cakap, jangan kecewa kalau belum nampak dari pasukan Sabah berada di tangga ke atas, tapi kita teruskan memberi sokongan. Siapa-siapa yang pergi Penang untuk menyokong Sabah nanti, aku harap kamu memberi sokongan yang cukup padu untuk pasukan kita. Kamulah harapan kami untuk memberi semangat untuk pasukan Sabah beraksi di gelanggang lawan nanti. So guys, itulah rumus ringkas daripada aku, dan sekali lagi guys, seperti yang dijanjikan, aku akan buat Negeri Sembilan JDT reaction video, dia punya highlight tu. Diharap kamu akan bersedia dan tengok video tu lah, dan kamu kena tengok juga perlawanan ni. Bagi aku memang tak akan rugi lah. Di mana mau tengok? Kalau kamu ada Astro, kamu tengok di Astro. Kalau kamu tidak Astro, kamu boleh tengok di Unify punya YouTube. Semua perlawanan ada di Unify punya channel lah. So jangan ketinggalan lagi, jangan lagi bagi alasan Okay guys, so sehingga kita berjumpa lagi di video akan datang. Ya itulah untuk Negeri Sembilan JDT ni. Assalamualaikum.